3,790 rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ siap dibina setakat bulan lepas. Ia meliputi kesemua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Wartawan Janora Mahin ada laporannya. Keadaan rumah sekarang kan lebih selesa, lebih selamat. Memang bersyukur sangatlah. Selesa sangat dan selamatlah. Tidak kita takut lagi saya macam dengan keadaan rumah yang lama macam tu kan. Ibu tunggal Siti Aisyah usul 56 tahun penduduk Dun Pantai Dalit Tuaran antara penerima rumah SMJ. Mendiami rumah ini sejak November lalu membolehkan Siti Aisyah menjaga ibunya yang sakit dengan lebih selesa. Sementara itu, penerima dari Dun Sulaman Fauzan Maksud 43 tahun teruja menanti masa mendiami rumah baharu sumbangan kerajaan negeri. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah bapa 3 anak ini. Lebih kurang dalam 9 tahun saya menyewa. 2016, 2 tahun di Penampang. Lepas tu baru kami dapat lagi beratnya di Telipok lah. Sana ada dia punya kos sewa murah lah. Terima kasih lah daripada kerajaan yang memberi rumah SMJ pada saya lah. Keadaan rumah amat selesa, sangat berpuas hati lah dengan dia punya kondisi rumah. Sebelum ni saya tinggal di rumah di sebelah saja, di sebelah rumah. Kondisi dia dia punya tidak berapa dia punya zinc semua sudah bocor-bocor, sudah agak usang lah yang di rumah di sebelah tu. Jadi dapat di sini amat-amat berterima kasih lah. Dengan visi Sabah Maju Jaya sebagai kerangka utama, saya tentunya ingin memastikan bahwa program ini selaras dengan aspirasi pembangunan holistik negeri Sabah demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sebelum ini ada yang menumpang di rumah keluarga, ada yang menyewa, dan apabila mereka mendapat rumah SMJ daripada kerajaan yang ada hari ini, mereka begitu gembira sekali di mana mereka anak-anak mereka dapat belajar dengan baik dan selesa. Dan kami di peringkat IUP Pantai Dalit membantu pejabat daerah dan juga unit Sekretariat SMJ dalam mengenal pasti golongan-golongan yang terpilih berdasarkan beberapa kriteria yang diperlukan. Pastinya, lebih ramai penerima bakal memiliki rumah sendiri tahun ini apabila kuota rumah SMJ ditambah daripada 20 kepada 40 buah rumah bagi setiap dun. Ternyata inisiatif kerajaan negeri memberi rumah percuma kepada golongan sasar memberi impak besar kepada para penerima dan semoga usaha murni ini menjadi titik tolak kepada kehidupan yang lebih baik. Janora Mahin, RTM. Untuk lebih banyak perkembangan dari Sabah, kita bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, baik, sahih. Majlis Berbuka Puasa Madani peringkat negeri Sabah kini sedang berlangsung dengan kehadiran ribuan lapisan masyarakat. Butiran lanjut bersama wartawan lokasi Muhammad Syafif Syahiran Dani. Silakan, Syafif. Salam Ramadan dan salam Malaysia Madani. Ya, acara yang diadakan di Padang Istiadat Daerah Tuaran ini bukan sahaja menjadi platform mengeratkan ukhuwah tetapi juga menyaksikan pelbagai pengisian istimewa sepanjang bulan Ramadan. Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim baru saja tiba di Padang Istiadat ini di mana beliau akan bersama-sama rakyat Sabah khususnya di daerah Tuaran berbuka puasa serta menyampaikan sumbangan Ramadan kepada golongan memerlukan.
Bersama saya ketika ini Jawatan Kuasa Pelaksana Sobira Gulabdin untuk berkongsi lebih lanjut mengenai majlis ini. Baik Puan, boleh Puan ceritakan sedikit mengenai perjalanan majlis berbuka puasa Madani petang ini? Alhamdulillah, kalau boleh kita kongsikan suasana yang berlangsung ketika ini begitu meriah sekali dengan kehadiran ramai orang, dan saya pasti ini adalah peluang untuk kita di Sabah, khususnya di daerah Tuaran, untuk bersua muka beramah mesra bersama dengan pemimpin nombor 1 negara yang berhormat Perdana Menteri. Majlis ini juga menyaksikan pelbagai sumbangan diberikan kepada golongan memerlukan. Boleh Puan kongsikan lebih lanjut mengenai sumbangan yang diberikan pada petang ini? Baik, sumbangan ini meliputi asnaf, fakir miskin, ibu tunggal, dan kita juga harapkan sokongan padu daripada bukan sahaja rakyat di sekitar daerah Tuaran, bahkan yang hadir dari luar. Mungkin kita sama-samalah mengimarahkan lagi majlis berbuka puasa bersama dengan Perdana Menteri, juga pemimpin-pemimpin tempatan di negeri Sabah pada petang ini. Akhir sekali, apakah harapan Puan terhadap penganjuran majlis berbuka puasa seperti pada masa hadapan? Ya, seperti yang telah saya kongsikan juga sebentar tadi, besarlah harapan kami agar majlis ini menjadi platform yang mana kita boleh menyatu padukan kepelbagaian kaum di Sabah bersama dengan pemimpin-pemimpin tertinggi, bukan sahaja di sektor persekutuan tetapi juga di negeri sendiri, yang mana kita dapat saksikan bagaimana majlis umpama ini dapat menyatukan kita dan melihat lebih banyak lagi peluang untuk rakyat khususnya bersemuka bersama dengan pemimpin kita. Baik, terima kasih Puan. Baik, itu saja saya dapat bawakan langsung dari Sabah. Lebih 52.8 tan makanan bernilai lebih RM644,000 berjaya diselamatkan daripada dibuang menerusi program My Safe Food Ramadan di 123 bazar Ramadan seluruh negara. Program selama 20 hari itu dijayakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan kerjasama Pertubuhan Gemar Malaysia dan Gerakan Pengguna Siswa GPS. Timbalan Menterinya Senator Dr. Fauziah Saleh berkata program bertujuan mengelak pembaziran makanan untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Di Sabah ni ada 165 ahli gerakan pengguna siswa daripada 12 institut pengajian tinggi di seluruh Sabah. Jadi di Tawau ni ada 3. Tadi kita tengok ada sukarelawan daripada IPG, ada sukarelawan daripada Politeknik dan juga College Community. Jadi mereka bergilir-gilir bertugas di Bazar Ramadan secara sukarela dan mereka menyelamatkan makanan, minuman, menimbangnya dan sebagainya dan membawa balik ke kolej. Di Tawau, 400.6 kilogram makanan dan minuman diselamatkan daripada dibuang setakat 20 Mac lalu. Dr. Fauziah ditemui media selepas merasmikan Bazar Ramadan Rahmah Madani dan My Safe Food Ramadan di Bazar Ramadan Sabindo Tawau. 1,000 baucer e-dompet bernilai RM20 diberikan kepada pengunjung di bazar. Ia antara usaha kementerian untuk memperkasa Bazar Ramadan Rahmah serta pelaksanaan My Safe Food. Terdapat 13 Bazar Ramadan Rahmah membabitkan 122 peniaga di Sabah menawarkan menu Rahmah. 15 program jualan Rahmah dilaksana di pasar raya di negeri ini sehingga 25 Mac ini. Pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dan kontraktor dilantik sentiasa bersedia membuat penyelenggaraan jalan raya terutama pada musim perayaan. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahalmi Yahya mengingatkan kontraktor terlibat untuk memastikan rancangan pengurusan jarak jauh sentiasa utuh dalam tempoh pembinaan selain memastikan pasukan respon kecemasan yang dibentuk menangani kecemasan luar jangka secara efisien. Datuk Syahalmi menjelaskan laluan pertama daripada laluan simpang atau checkpoint sempurna Tawau menuju ke Kunak, Lahadatu, Kinabatangan hingga Ranau adalah dalam fasa pembinaan lebuh raya Pen Borneo. Jadi memang ada keadaan jalan yang sedang dikorek, sedang dibuat site clearing. Manakala jalan yang sedia ada pula, kita sedia maklum bahawa jalan tersebut memang sudah melebihi jangka hayat reka bentuk dan dengan keadaan cuaca, dengan exposure terhadap lebihan muatan terhadap jalan tersebut, ia mempercepatkan dan memudahkan kerosakan jalan raya tersebut.
Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, Dato' Syelmi mengingatkan pengguna jalan raya agar mematuhi dan peka terhadap papan tanda jalan raya yang disediakan selain memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum menempuhi perjalanan jauh. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita dalam majlis iftar bersama warga Rumah Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe. Mengenai majlis ini, Dato' Syelmi mengajak warga emas dan generasi muda untuk terus menyuburkan perasaan saling menghormati dan menyayangi demi keharmonian dan kesejahteraan bersama. Golongan muda juga disaran memanfaatkan pengalaman hidup yang dikongsikan warga emas untuk panduan masa hadapan. 2,000 pek bubur lambuk diagih-agihkan kepada jabatan dan agensi sekitar ibu negeri. Program Ukhuwah Ramadan agihan bubur lambuk itu anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Johor Sabah dan Persatuan Usaha Wanita Intelek Sabah. Majlis penyerahan disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Flovia Eng. Kita beri tumpuan kepada Hospital Queen 1, Queen 2, Hospital Kanak-Kanak Likas dan juga Rumah Warga Tua Saint Richard. Dan selebihnya itu kita juga memberi kepada agensi-agensi yang berdekatan lah. Penganjuran program ini merupakan antara usaha menyemarakkan bulan Ramadan sekaligus memupuk perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu di Tamparuli, 3 buah surau dan masjid menerima sumbangan wang tunai dalam program ziarah Ramadan Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS. Sumbangan disampaikan Penaung PDIS Datin Seri Panglima Dato' Julia Salag. Turut disampaikan RM3,000 sumbangan wakalah zakat Sabah Electricity kepada Surau Kampung Damat Tamparuli dan RM10,000 kepada golongan asnaf. Masjid dan surau daif di kawasan pedalaman akan dinaik taraf bagi mengembangkan lagi syiar Islam di negeri ini. Langkah itu juga bagi memperkasa institusi keagamaan sekaligus mengimbangi pembangunan bandar dan luar bandar. Kita akan menaik tarafkan surau dan masjid ini untuk yang kayu ke konkret berpasar dan sudah tentu dengan adanya naik taraf ini sedikit sebanyak kita dapat memperkasahkan lagi syiar Islam itu. Dato' Ruslan ditemui media dalam program Santuni Kasih Ramadan 2025 di Masjid Al-Munawwarah Matunggong. Selepas Matunggong, program diteruskan ke Kudat, Kundasang, Ranau, Telupit, Tuaran, Sipitang, Keningau dan Beaufort. Sangat meringankan beban kami dalam perbelanjaan sempena Aidilfitri yang menjelang tiba minggu depan. Di samping dapat membantu para peniaga lain apabila kami penjawat awam ini berbelanja, memang sangat membantulah. Memang sangat menggembirakanlah semua penjawat awam, and then dia kira kegunaan Aidilfitri dan memang meringankanlah untuk kos-kos perbelanjaan yang untuk pulang ke kampung, misalnya kata untuk persiapan Aidilfitri. Dari segi bantuan tu memandangkan kos harga barang yang semakin meningkat, jadi dia memang sangat-sangat membantulah. Jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia kita atas bantuan khas untuk Aidilfitri ini. Bantuan ini bukan sahaja meringankan beban perbelanjaan mereka yang menyambut Hari Raya, tetapi juga menunjukkan sokongan kerajaan terhadap penjualan awam dan pesara secara keseluruhan. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini, setiap bantuan yang diberikan amat bermakna. Bersama berhari raya. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, terima kasih.